Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa rabbi yassir wala tu'assir rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Baharul Madhi juzuk yang ke-8. Kita telah sampai pada bab yang ke-22. Satu bab dan tajuk yang baiklah untuk dibicarakan, yang perlu dibicarakan, yang semestinya dibicarakan dalam masyarakat kita. Walaupun kalau ikut dari sudut hari-hari itu, ni kira pengunjung lah ni, saya pengunjung cuti, jadi tak ada kenuri. Jadi malam ni nak cerita tentang babu maja'a fil walimah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan kenduri berkahwin. Jadi kita belajar tengok macam mana hukum hakam dia berkaitan dengan kenduri kahwin. Panjang juga perbincangan dia, kemungkinan tak habis sekali. Tapi walau bagaimanapun apa yang mampu kita dapat, kita kutip, kita teladani, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita nak beramal. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufrah faqala ma hadha فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ia ke atas Abdurrahman bin Auf bekas kuning, athara sufrah, maksudnya ada benda-benda kuning kat badan dia, macam serbuk-serbuk ke, macam apa-apa orang lempak weh. Maka sabdanya, apa ni? Nabi tanya dekat Abdurrahman bin Auf, ni apa benda kuning-kuning ni? Maka katanya bahawasanya berkahwin hamba akan satu perempuan atas setimbang 5 dirham daripada emas. Maka sabdanya, sikit je lah, 5 dirham tu dah sikit. Kalau pergi beli emas dengan 5 dirham tu dapat sikit ingat lah, subang sikit je kot, ataupun subang ke. Maka sabdanya, memberi berkat Allah bagi engkau, perbuatlah walimah, dan jikalau dengan seekor biri-biri sekalipun, seekor kambing. Abdurrahman bin Auf, Ketika Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke bumi Madinah, Rasulullah SAW buat macam mana? Dia mempersaudarakan para sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Maklumlah tuan-tuan, mereka ramai masjid tak ada
Hotel mana ada. Zaman dulu orang tak bawa hotel, orang tinggal dalam kemah ya kalau sat-sat. Tapi ni main nak duduk lama, takkan nak duduk dalam kemah. Jadi nak buat macam mana, nak cari rumah tumpangan semua tak ada. Nabi dapat idea untuk mai hang pi duduk rumah dia ni, hang pi duduk rumah dia ni, hang pi duduk rumah dia ni. Ambil keluarga angkat. Maka ada seorang sahabat nama dia Abdul Rahman bin Auf. Dia ni ahli perniagaan, orang millionaire, orang kaya masa duduk di Mekah. Tapi apabila dia mai hijrah ke bumi Madinah, selai sepinggang tinggal habis semua. Harta dia semua ni puak-puak Quraisy sampai Maka Abdul Rahman bin Auf ni dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang Madinah, orang Ansar. Dia kata, wahai Abdul Rahman, hang pergi duduk rumah Sa'ad bin Rabi'. Sahabat ketika tu semua mereka dengar apa Nabi kata, okey terima je lah, dia ni bawa balik. Ini yang kalau tuan-tuan biasa dengar cerita Sa'ad bin Rabi', ada 2 orang isteri, kemudian dia kata, wahai Abdul Rahman, nanti tengok bini aku 2 orang ni, yang mana salah satu orang berkenan, aku nak ceraikan, nak bagi kahwin. Tapi dia tak buat lah. Tapi sampai lagu tu punya, orang panggil apa, sikap bersaudara, sampai lagu tu. Faham tak? Punya nak tolong, bukan takat nak tolong bagi tempat tinggal, nak tolong bagi kahwin, nak tolong bagi makan, nak tolong semua-semua. Tapi bagusnya Abdul Rahman bin Auf, dia bukan jenis manusia gelojoh. Saya kata orang offer lagu tu je kira nak balas bini orang, tak ada. Apa dia buat? Dia kata tak apa, tolong tunjuk kat aku dekat mana ada market, pasar. Maka Abdul Rahman bin Auf, dengan mungkin dia ada sedikit modal yang dia ada, orang menyaga, orang businessman, RM1 pun boleh menyaga. Kalau kaki menyaga ni, RM1 sat ya, dia buat bagi jadi RM100. RM100 sat ya, dia boleh buat bagi jadi ribu-ribu. Dia pandai. Maka Abdul Rahman bin Auf kemudiannya, selang tak berapa lama, dia pun berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Ketika mana dia kahwin, Nabi nampak dia pakai pakaian yang mungkin ada, wallahu alam apa yang dimaksudkan dengan kuning-kuning tu. Sekali kita tengok dalam syarah, boleh jadi ada serbuk-serbuk apakah, boleh jadi ada apa nama, wangi-wangian apakah, orang percik-percik tu kena dekat baju nampak. Boleh jadi za'faran yang digunakan untuk percik, khas untuk kita sini tak ada dah kahwin-kahwin percik tu. Tak ada. Dulu tak tahu tempat lain, tapi di pasal mungkin tempat lain pun ada. Ada saya tengok dia ada macam satu bekas panjang gitu, orang berbual ayam mawak. Dulu lah ni tak ada. Lah ni ada maplay pono dengan maplay mai dapat di renjis macam tu. Orang mai ramai-ramai anjir. Kita pun tengah-tengah duduk elok. Asal macam ayat hujan duk turun. Apa dia? Wangi. Ayat mawak. Tak ada lah kan. Tapi kira macam okey lah. Dia duk belarak main dengan peluh dengan apa. Bagi wangi-wangi sikit kan. Ya okey lah. Satu hari yang orang seronok. Maka dipercikkan wangi-wangian pada orang ramai. Itu satu, bagi saya tak ada apa lah, budaya adat yang baik, tak ada apa ya. Bukan bagi tahu kata sunat ke haram makruh, tak ada. Benda-benda yang harus sahaja, sekadar meraihkan kan. Gamaknya macam tu menyebabkan baju dia jadi kuning. Maka Nabi kata, buat apa ni? Ni awak baju jadi macam ni? Dia kata tak ada apa, saya baru kahwin hari ni. Oh baru kahwin. Akhirnya Rasulullah kata kat dia apa? Aulim walau bisyatin. Rasulullah doa kat dia, barakallahu laka, Allah bagi berkat kat hang. Kita dengar tu orang kahwin, pengantin baru kena kata berkat. Jangan doa sehingga ke anak cucu. Dapat anak, dapat cucu, cerai. Dah bahagia sehingga ke anak cucu, mana boleh doa sampai ke anak cucu. Perkataan tu walaupun simbolik, tapi tetap juga zahirnya dipakai kan. Doa yang baik-baik dengan keberkatan dalam perkahwinan.
Kemudian Nabi kata kat dia, buat kenduri walaupun dengan seekor kambing. Dalam riwayat yang lain daripada Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah binti Huyai bisawiqin wa tamrin. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah ke atas Safiyyah binti Huyai, salah seorang daripada isteri dia. Bila dia kahwin, dia buat kenduri kahwin dengan sawik dan tamar. Sawik ni nanti kita tengoklah, ada perbahasan. Setengah ulama kata kalau dicek-cek balik macam sagon tak sagon, tapi dia berasaskan tepung yang digoreng, wallahu alam macam mana, tapi lebih kurang macam tu lah. Mungkin satu-satu negara dia tak sama, dan mungkin nama dia lain-lain. Tapi asal makna sawik tu maksudnya asal dia daripada jenis makanan berasaskan tepung, dan kemudiannya ada buah kurma. Kan, roti campur jam ke lebih kurang betul ya. Riwayat yang lain daripada Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amu yawmi tsani sunnatun wa ta'amu yawmi tsalithi sum'atun. Dalam riwayat yang lain dia kata sum'atun wa riya'un wa man samma'a Allahu bih. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan pada awal hari wajib. Maksudnya kalau buat kenduri satu hari wajib. Wajib ni maksudnya satu tuntutan yang baik dalam Islam. Kalau orang panggil kita pergi makan kenduri, kalau hari pertama dia buat, maksudnya kalau dia buat beberapa hari pun kira hari pertama tu wajib lah. Memperkenankan panggilan orang pergi makan kenduri tanpa sebarang keuzuran adalah wajib. Sama ada orang panggil itu kenduri kahwin ke apa-apa kenduri sekalipun, maka wajib hadir. Kena faham, kalau kita tak hadir tu adalah berdosa. Tetapi apabila kecuali kalaulah dalam majlis perkahwinan tu ada unsur-unsur maksiat, yang tu jadi tak wajib balik. Mana ada kenduri kahwin zaman lah ni tak ada unsur maksiat? Mana ada lah ni kenduri kahwin yang tak ada unsur maksiat? Buat kemah pun, tempat makan pun tak dapat nak diasing-asingkan lelaki perempuan. Kita buat bagi asing-asing pun mereka nak duduk juga anak beranak. Mereka nak main juga. Kami anak beranak ni nak main duduk sekali. Dia nak kata apa nak? Kita tak maulah bergaduh-bergaduh majlis perkahwinan. Kita kata lah, lelaki duduk sini, perempuan duduk sini. Ni kemah lelaki, tu kemah perempuan. Siap tulis, siap bagi tahu lagi. Silakan perempuan belah sana. Sekali tengok-tengok mereka duduk anak beranak satu meja. Abang bicara tak mengaji, tak faham, jahil. Mana boleh duduk laki-laki, perempuan-perempuan lah. Duduk di masjid pun laki tempat laki, perempuan tempat perempuan. Pasal apa pula bila main nak duduk dekat, ya apa benda pun lah, apa benda pun. Di Pulau Pinang ni pun ada satu bus rapid untuk perempuan je kan. Bisa dengar? Ada belah Tanjung. Dia area town saja. Dia tak tahu ada berapa biji. Satu dalam berapa biji ya sebelum ni. Asal masih ada lagi. Dia khas untuk orang perempuan dia. Kalau berhenti tak mana-mana, dia lelaki dia tak ambil. Bukan banyak, tapi dia buat. Bagi saya okey, bagus. Siapa yang buat, baguslah orang yang mengasaskan tu. Wallahu alam kalau tak buat dah lagi, tapi saya rasa masih ada lagi lah. Kalau tak ada sebarang halangan, dia buat lagi. Bagus ya, teruskan lah. Orang perempuan semua dalam dunia rasa selesa daripada ni. Perempuan saja, tak ada orang lelaki. Komuter pun ada. Memang ada. Tapi KL lah. Belah-belah sana lah, belah-belah sini tak ada kan. Okey. Asingkan lelaki dan perempuan. Tengok dia hurai. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku,
Telah bersalahan ulama pada hukum walimah itu. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Tadi kita cerita pasal kenduri kahwin tu, tak habis sikit hadis tadi tu. Nabi kata kenduri kahwin kalau buat satu hari itu adalah wajib. Setengah ulama kata fardu kifayah, setengah ulama kata sunat. Tapi kalau dia buat kenduri pada, maka kalau kata wajib di sini, hari pertama tu jatuh wajib. Ataupun wajib di sini dengan makna, dalam riwayat yang lain Nabi kata al-walima awwal yaumin haqqun. Buat kenduri kahwin pada hari pertama itu hak, itu sebenar, itu satu tuntutan dalam Islam. Dan kalau kita buat 2 hari kenduri, masih lagi boleh diterima, hukum dia sunat, bagi orang makan dapat pahala. Contoh orang kampung-kampung ataupun kenduri adik-adik beradik, esok nak buat kenduri kahwin, hari ni dah ada di kalau kampung-kampung dah mula buat dah gulai ikan kering. Kan masak untuk anak beranak, adik-beradik semua di kampung ni, pakat berkumpul lah rumah kenduri ni. Esok nak kenduri. Hari ni dah ada kenduri kecil-kecilan antara anak beranak. Dah dikira 1 hari dah. Esok buat kenduri lagi 1 besar-besarnya untuk orang luar 2 hari. Lusa pula buat lagi 1 kenduri untuk VVIP. Maka bila buat sampai 3 hari 3 malam kan macam P. Ramlee buat dalam filem tu, 3 hari 3 malam. Bini dia kata lah, awak dia tak buat sampai 7 hari 7 malam. Lepas tu dapat panggung lah kan. 3 hari dah dinamakan sum'atun wariyaun. Sum'ah ni berarti kita nak bagi dengar kat orang benda ikhlas yang kita buat, dan riak nak menunjuk-nunjuk pada orang. Jadi buat kenduri terlalu banyak hari mai lagu tu tak digalakkan dalam Islam. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, telah bersalahan ulama pada hukum walimah itu. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan sunat. Maka dapat dilihat di dalam beberapa masalahnya yang akan datang, iaitu kemudian daripada telah menerangkan hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW lagi khadam baginya, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat ia ke atas sahabatnya yang sangat berhampiran dengannya. Ni sahabat yang selalu support Nabi, Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang menjadi manusia selalu support Nabi untuk perjuangan Islam. Bahkan nanti tuan-tuan boleh tengok akan ada riwayat menceritakan bagaimana dalam satu kitab nama Suwarun min Hayatis Sahabah, diceritakan bagaimana setelah kewafatan Nabi SAW yang menjadi supporter kepada keluarga Nabi, anak cucu cicit keturunan Nabi, Abdurrahman bin Auf. Bini Nabi punya makan, minum, pakai semua dia yang sponsor. Hebatlah. Bayangkan satu hari dia mai daripada luar pada Madinah, dia mai dengan 400 ekor unta. 400 ke 700? 400 tak silap. Apa kita baca orang ni? 400 ekor unta. Tengok balik dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, jilid yang pertama. Dia mai dengan 400 ekor unta. 400 ekor unta yang syarat dengan muatan. Pergi ke negara luar, pergi cari barang, bawa mai nak berniaga di Madinah. Bila sampai duk on the way mai, bayangkan dia punya unta saja duk mai ni, dia punya debu ni saja duk naik berterbang ni macam mana ribut pasir. 400 ekor ni duk jalan mai dengan debu-debu ni semua duk naik berkepui. Disebabkan punya banyak sangat unta ni duk berjalan, sehingga kan orang yang duduk di Madinah, satunya pasal bekalan di Madinah dah mula kurang,
Orang pula bila dengar kata rombongan kafilah ni mai bawa rombongan perniagaan, orang nak beli macam-macam, orang nak ada keperluan. Maka lalu orang pun macam menunggu-nunggu bila mai, budak-budak duk seronok lah, apa orang pakai, ni ada orang mai berniaga, macam tu lah, panggil-panggil ya. Pakak-pakak duk lari, pergi lari mai. Akhirnya kira sampai unta dia punya jalan ni pun bergegak ni, punya dahsyat. Kira riuh rendah di bumi Madinah sehingga Ummul Mukminin Aisyah bertanya ke orang, ni apa dia ni riuh rendah ni? Dia kata Tuan Abdul Rahman bin Auf dengan 400 ekor unta dia mai bawa barang dagangan perniagaan dia. Lalu Ummul Mukminin Aisyah mendoakan kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia doa kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Mudah-mudahan Allah bagi berkat kepada Abdul Rahman bin Auf. Internet tak ada zaman tu, berita sampai. Doa daripada Ummul Mukminin ni telah sampai ke telinga Abdul Rahman bin Auf. Kemudiannya dia, barang dia dengan orang, dengan kita kata pekerja dia, pergi ke tempat niaga, dia kona kok lain, main rumah Aisyah. Lepas itu dia mai, dia kata terima kasih banyak kerana telah mendoakan saya. Lepas itu Aisyah pun doa lah lagi apa semua kat dia. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya naik saksi, sesungguhnya saya sedekahkan semua saya punya barang-barang dagangan ni dan digunakan semua hasilnya itu untuk keperluan seluruh penduduk Madinah. Gila-gila ya. Kita hari ni kalau bagi sedekah pun ada udang sebalik mi. Memang boleh clear-clear nampak. Semua ada tujuan. Bagi derma kerana nak gelaran. Bagi derma kerana nak gelaran. Dengar kata dia repair masjid apa kan, ada 500,000 juta. Tengok ah. Tak tahu ni tahun depan dia berisi borang ah. Nak ambil lah apa-apa gelaran. Sebab dalam borang tu ada tulis. Saya tahu lah, saya bisa tengok. Saya tak isi pun. Tapi orang lain suruh saya pergi recommend. Saya kata, saya siapa nak pergi recommend hang? Tak ada siapa ni bagi lah. Kat aku ni tak bagi, tengok nama aku lagi tak bagi. Lepas tu saya recommend orang bagi dapat datuk. Saya kata tak payah. Saya mau tengok nama saya, tak ada siapa tu lagi nak bagi lah. Bagi ke tak bagi, tak apa, tu dia punya pasal. Tapi saya tengok, ada. Kita kena tulis lah sikit apa benda kerja kita buat. Kalau hampir tulis benda-benda tu semata-mata kerana hama gelaran, habis habis Yang ni semua Allah nak nilai. Hang dah repair surau ke masjid ke, sepatutnya hang kena. Benda tu kalau orang lalah kali tersebar, tu lain cerita. Yang tu Allah nak buka cerita tu. Biar hang tak payah cerita kat siapa-siapa, habis sudah. Faham tak? Kalau itu niat dia ke arah benda macam tu, dia nak kepentingan peribadi dia, yang tu dia dengan Tuhan lah. Kan? Abdul Rahman bin Auf ni, bila dia dengar Aisyah puji dia sedekahkan hampir seluruh barang dagangan dia untuk perjuangan Islam. Dan dia telah berikrar sebelum kewafatan Nabi bahawa dia akan jaga seluruh kebajikan kepada keluarga Nabi. Dan memang lepas Nabi wafat tu memang dialah yang duk jaga. Dialah bagi segala-gala apa keperluan, Masya Allah. Dan Abdul Rahman bin Auf macam ni dalam masyarakat kita masih diperlukan. Bukan tak ada. Tetapi contohilah Abdul Rahman bin Auf. Contohilah Abdul Rahman bin Auf, satu manusia, ikon yang menunjukkan sebagai satu simbolik kepada manusia yang dermawan. Manusia yang dermawan. Kemudian dia kata bahawasanya Rasulullah SAW telah melihat ke atas sahabatnya yang sangat berhampiran dengannya, iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dilihatnya pada Abdul Rahman itu ada bekas kuning, iaitu bekas bau-bauan yang dipakai oleh isterinya yang baru berkahwin dengannya, terpalit kepadanya dengan sebab bercampur gaul dengan isterinya itu.
Dengan sebab bercampur lah, duduk-duduk pergi orang perecit kan, mungkin terkena lah macam mana. Apakala dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu ditegurnya Abdurrahman dengan sabdanya, apakah ini bekas kuning, wahai Abdurrahman bin Auf? Adakah kamu membuat pekerjaan yang ditegah syarak, memalit ke tubuh, maksudnya pergi calik dekat badan-badan ni apa-apa barang yang berwarna dan berbau-bauan? Maka jadilah kamu seperti perempuan. Sebab nanti kita akan berjumpa dengan ada hadis Nabi bagi tahu supaya kalau orang perempuan tak apa kalau pakai jenis bau-bauan yang jenis ada warna-warni, tetapi bagi orang lelaki sunnahnya adalah memakai bau-bauan, ada bau-bauan tetapi tidak ada warna-warni. Orang lelaki disunnahkan pakai bau-bauan yang kuat dan tidak ada warna-warni. Adapun bagi perempuan diminta supaya bau dia tu agak kurang bau tetapi ada warna-warni. Itu ada hadis, nanti kita boleh berjumpa. Bila didengar oleh Abdurrahman akan pertanyaan Nabi itu, maka ia pun menjawab dengan katanya, bahwasanya hamba, ya Rasulullah, bahwasanya saya ni telah berkahwin dengan seorang perempuan atas pertimbangan berat 5 dirham emas akan jadi isi kahwinnya. Maka sudahlah perempuan hamba itu, perempuan hamba tu maksudnya isteri hamba tu, isteri dia lah, memakai bau-bauan yang berwarna dan hamba bercampur gaul dengan dia. Dengan kerana itu sudahlah terpalit bau-bauan kepada hamba ini. Itulah yang tuan hamba dapat melihat hamba ada bekas warna kuning. Difaham daripada sepotong hadis di atas ini, rupa-rupanya Nabi tiada tahukan Abdurrahman itu berkahwin, melainkan kemudian daripada telah dilihatnya bekas kuning yang melekat di tubuh Abdurrahman itu. Maka itulah sebab ditegurnya, kemudian didoakan oleh Nabi ke atas Abdurrahman bin Auf. Nabi kata apa? Memberi berkat, moga memberi berkat Allah bagi engkau dengan harta engkau. Mudah-mudahannya dengan sebab kamu beristeri itu jadi beranak pinak kamu, dan bertambah-tambah banyak harta kamu, dan kasih sayang kaum kerabat kamu sebelah menyebelah, perbuat olehmu kenduri supaya berhubung kasih kamu dengan kaum kerabat, dan bersuka-suka hati di antara kamu dengan kaum kerabat, dan kasih sayang. Dan kasih sayang, taulan handai dan sebagainya. Dan jikalau upaya kamu menduga sampai menyembelih seekor biri-biri sekalipun oleh kefakiran kamu, ataupun sekurang-kurangnya seekor kambing biri-biri yang kamu sembelih itu, jikalau kamu itu seorang yang murah hati dan cukup mudah mengeluarkan perbelanjaan demikian. Kalau ada kemampuan, tak jadi susah, pilah cari kambing sekor dan kemudiannya sembelih, bagi makan ke anak pinak, kawan-kawan, supaya orang tahu, kata iklankan tentang perkahwinan tersebut supaya jangan jadi fitnah. Orang penting-penting ya, tak payah nak panggil habis semua dalam dunia Kenduri bukan kena panggil semua orang dalam dunia. Panggil orang penting dalam hidup kita. Adik-beradik terdekat. Mungkin panggil guru-guru kita yang mengajar kita, yang membawa kita mengenal Allah dan Rasul. Kan, orang tak panggil. Jarang. Ada hak setengah tu tak orang panggil. Takut. Pasal apa? Pasal saya duk sebut dalam kuliah banyak kali, saya pergi Kenduri, ada anak-anak murid saya yang buat tak betul, kena pancung. Alah, pancung bukan ambil pedang potong kepala pun. Ada seorang anak, tapi tak boleh sebut lah nama orang ni. Dia ni pun kawan-kawan juga duk mengaji. Dia panggil semua ustaz yang mana yang mengajar dia pergi. Saya seorang dia tak boleh panggil. Tak tahu macam mana kan, saya tahu kata dia punya kenduri dia. Rupanya majlis kenduri dia buat ala-ala Bollywood, siap menari dengan bini dia semua tengah khalayak ramai. Satu macam yang keluar lagu Hindustan dengan pakai macam Hindustan dengan menari-menari semua ada.
Kalau hang panggil saya, confirm dah aku lempar kursi. Dia berani hang menari depan aku. Dah bukanlah nak abang kata tak ada hormat dia. Jadi dia faham, mungkin dia tahu tak boleh tak jauh abang panggil abang dia kena. Padahal mana dah kena dah nak buat. Dosa tu hang yang tanggung. Kalau hang menari aku baliklah. Dia ada juga kenori sepi depa tengok depa tak kenal saya. Depa duk ni bagus punya duk karaoke dengan suara macam kata puru. Duk menyanyi karaoke. Oh, bulan baru ni bagi aku menyanyi lah lagi sedap. Tak, saya nak abang kata kadang-kadang tak tahulah apa passion atau apa yang seronok. Kotlah pengantin yang menyanyi. Yang pengantin tak menyanyi, yang lain duk kalut lebih. Yang kahwin tu orang lain. Pasal apa yang lain tu yang lebih tu? Pakaian pun orang lain lebih. Tengok dia, kotlah kata pengantin tu pakai inai. Tak apalah kot kita nak kenal yang mana pengantin. Ni yang beradik-beradik, beranak-beranak pun duk pakai inai ni pasal apa? Lepas tu pakai pula 3 jari. Lepas tu ada traffic light pula tengah ni. Siapa ajang buat traffic light? Macam yang Iron Man pula. Oh begitu. Apa barang dah. Merepek semua. Tapi saya tengok dalam fatwa kebangsaan ada sebut harus orang lelaki pakai inai. Ada sebut lah. Kata orang lelaki kalau kahwin tapi pengantin, supaya ada beza yang mana pengantin dengan yang mana bukan pengantin. Oh okey lah. Ni yang beradik-beradik, beranak-beranak ni duk main apa lebih-lebih. Pengantin tak teruk, yang over ni daripada ni. Tapi tengoklah mana-mana pun, mana-mana pun sama ya. Tak nak tumpang gembira boleh, tetapi bahkan kadang-kadang dalam majlis perkahwinan tiru orang bukan Islam, tiru Kristian pun ada. Kristian kan kalau kita bisa tengok gambar-gambar masalah, bila dia dah angkat nikah apa semua, dia keluar pada gereja, dia akan pegang sejambak bunga tu, jambangan bunga tu, kemudian anak-anak dara dengan teruna kena tunggu kat belakang. Lepas itu dia akan baling lah, dua lelaki bini ni akan baling jambangan bunga ni, dan kemudiannya siapa dapat tangkap bunga tu maka yang jodoh dia kira dekat lah. Itu semua khurafat. Islam tak kata macam tu cara nak cari jodoh, tapi berebut lah kan. Kadang-kadang pegang bunga tu dia duduk tunggu, tak main-main sampai ketua main mati tak kahwin-kahwin. Pasal apa? Faham tak betul? Jodoh tu ketentuan Tuhan, bukan kalau hang pegang bunga tu hang boleh kahwin dia. Ada? 55. Oh. Dia balik 5 kat mana? Oh, balik 5 di laut. Lepas lagi macam-macam. Ada balik 5, ada bila ke musim apa ke, buat macam perahu kecil-kecil pula pergi. Macam-macam. Oh, macam-macam. Alah betul lah untuk. Dah, kita tak marah. Nak marah apa agama dia macam tu? Dia punya pasal lah. Dia nak sesat ke, dia nak betul ke, dia punya pasal. Lakum dinukum waliyadin, kita no comment. Agama aku. Ni yang Melayu-Melayu orang Islam ni buat perangai lu gitu tu pasal apa? Pasal apa kita nak pergi tiru budaya orang bukan Islam? Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia daripada kaum tersebut. Pasal apa kita nak bagi rosak kita punya iman, kita punya agama dengan pergi tiru cara hidup orang yang bukan Islam? Tak, jodoh tak ada, punya pasal lah jodoh tak ada. Jodoh kadang-kadang bukan tak ada, tapi banyak korek, tahu tak? Banyak korek. Macam-macam. Nak menikah anak mami ke? Dia tarik dulu tu yang siap. Boleh duit 50,000. Dulu saya disebut 30. Lah ni naik sikit pasal lepas Covid semua naik. Kuih pun naik. Anak mami kalau duit 50,000, kereta merah satu untuk anak mami, kereta biru untuk mami. Dua atok lagu tu mampu lah, siap lah anak ambil ketua. Kita dua atok benda-benda bagi menyusahkan dan menyukarkan orang nak kahwin. Betul tak? Sebab tu anak-anak muda sekarang nak kahwin tak boleh, mereka susah. Baru itu saya pernah sebut dalam satu siri kuliah, tak ingat di mana. Main merenda depan rumah saya. Sini Sungai Batu.
Habis depan tu ada taman. Taman apa dia panggil? Taman poket. Apa poket pun saya tak tahu. Taman nak keluar main poket pun tak tahu. Dia taman. Depan rumah saya tu ada taman. Saya duduk tengok. Saya duduk keluar rumah. Cik, tu macam saya duduk tiap motor duduk. Orang duduk merenda. Saya jalan pelan-pelan. Saya pergi. Dek, buat apa eh? Saya tak boleh depan mata saya. Minta maaf. Nampak saya mesti tanya. Tambah pula duk main pot buat depan rumah aku pula. Lagi malaikat ni main sodok kali dengan rumah aku. Tak keleceh mau cari laknat Tuhan. Lepas tu saya pergi tegur, ni buat apa tak ada apa, saja sembang-sembang. Dah lah, hampa nak suruh buat benda-benda lagu ni. Pergi menikah orang. Duduk macam ni, nak duduk pegang tangan. Tak apa, kami memang nak menikah pun. Tak apa, pergi lah. Pergi balik. Pergi menikah dulu, baru pergi merenda. Dia keluar dari rumah saya tu, dia naik motor, dia pergi duduk balik sana pula. Saya naik kereta, dia pergi belah sana. Padang yang sama. Saya kena, loh, dia pergi duduk tantu pula dah. Masih lagi depan rumah saya, pergi jauh sikit. Saya kena habis. Tak. Hampa ni apa masalah Dah ni Pak Haji, kami ni bukan macam ni. Kami nak kahwin, mak bapak kami bagi susah. Ni mak dia ni minta macam-macam. Tapi dia ni duk gila kat saya. Dia sama-sama dia tolong kami. Aduh, aku pun jadi jam macam mana nak buat. Duk minta macam tu, minta macam ni. Tak boleh keluar bil daripada beranak dulu. Lepas tu isu anak dah tak laku. Minta maaf, anak kita dah main berumur, anak kita dah main 30-an. Minta maaf, anak perempuan ni sebelum 30 kena settle wang. Bila main 30 ni atas, dia separuh harga. Faham tak? Separuh harga. Boleh dapat dalam 50,000, 25. Tidak, tak ada 25. 5,000 lah. Lepas pada tu kalau pi 40 ni atas, dia kira suku. Bayar suku lah. Suku 2,500. Faham tak? Dia kerja bagi duit dia, bukan kita. Orang perempuan kedekut tiap masin. Tak hidup masin. Kebanyakan perempuan duit mereka mesti simpan. Mereka pergi kerja aku nak bantu suami ke apa ke. Yang saya jumpa, minta maaf tak semua lah, saya kata kebanyakan. Perempuan ni kalau pergi mereka buat duit, mereka pandai. Dia kepung duit dia. Betul Betul? Tak, cuma saya nak beritahu. Okay? Jangan menyukarkan kesian. Tengok dok mai kadang-kadang mau menantu elok. Faham tak? Mau kita, tapi kita duk demand. Akhirnya anak tak kahwin. Bila mai tua-tua, Allahu Akbar. Sebab tu tolong awal-awal. Satu lagi, budaya masyarakat kita, dia kata apa? Dia tak boleh perigi cari timba. Kena timba cari perigi. Weh, ni zaman moden lah. Perigi pun boleh keluar lah. Perigi pun boleh keluar, boleh bawa kaki pergi jalan. Apa masalah perigi cari timba cari perigi, tali cari timba, ikut suka lah. Apa masalahnya anak tak kahwin, pergi cari siapa-siapa, sembang-sembang ni. Mai jumpa ustaz ke, suruh cari kan. Ustaz kalau ada tengok ada anak murid ke siapa ke, anak saya tak kahwin, kod-kod lah. Manalah tahu nanti kita boleh, kod-kod kita kenal, kita boleh recommend, kita boleh perkenalkan. Ni tak, sembunyi sampai ada 40 lebih. Dah tak kahwin. Inilah duk berlaku. Bukan kita kesian. Jodoh bukan tak ada, tetapi jodoh tu ada, tak mau pi cari. Dia kena ikhtiar. Dia kena usaha. Ramai saya tengok kawan-kawan kita, bila dengar kita pancung, marah, kata macam-macam, baru ada kesedaran pi cari, dah kahwin juga akhirnya. Hang kena cari, hang jangan duduk percaya pada fahaman khurafat, perigi tak boleh cari timba. Bagi tahu kat adik-adik beradik, tolong Ustaz, cari tengok siapa yang patut-patut. Jangan duk demand tinggi. Ni telefon mai, Assalamualaikum Ustaz. Saya ni macam ni. Saya nak minta tolonglah Ustaz, tolong doakan untuk saya, jodoh saya. Nah, mudah-mudahan dapatlah. Ni lepas tu nak tanyalah Ustaz, kod-kod lah ada ustaz-ustaz yang tak kahwin lagi, ustaz-ustaz yang tak kahwin. Dia kata kod-kod ada ustaz
Kira macam ustaz lah, ada janggut. Oh, hak ustaz ada satu lah. Oh, tak boleh lah gitu. Mau ustaz kita baru nak start, mana boleh. Tak, kadang-kadang tu saya kata apa, demand tinggi. Cukuplah kalau kita dapat anak menantu peringkat awal. Kalau anak-anak kita pun orang mengaji biasa-biasa, janji dia dapat anak menantu yang bertanggungjawab, semayang jaga 5 waktu, cukup lah. Mau pergi mengaji apa lebih kurang. Ni more pula dia, more yang pakai jubah, yang pakai serban. Awak ingat pakai jubah, pakai serban semua bagus ya? Penipu berlambak dalam dunia. Betul tak? Walaupun kita sangka baik, tapi kadang-kadang kita tak mau. Bukan itu nilaian dia dalam Islam. Nilaian dia nombor satu, dia kena jaga agama. Orang bila ada minat untuk menjaga agama, orang ni dia akan jadi manusia bertanggungjawab. Apabila dia tak ada jaga agama, dia tak akan jadi manusia bertanggungjawab. Maka kita tengoklah pada hari ni berlambak-lambak manusia yang tak ambil tahu langsung apa dia nak jawab esok di akhirat. Saya tak kata saya yang terbaik, tapi semua orang kena perbaiki diri dia. Betul tak? Semua kita ni kena perbaiki diri kita. Tapi kita duk bincang pada hari ni berkaitan tentang walimah. Esok main mana tahu anak cucu kita buat kenduri kahwin. Buatlah patut-patut. Tak payah kita duk lebih-lebih duk membazir. Tak perlu membazir. Buat yang mudah-mudah sahaja. Nah, buat bagi mudah. Sebab apa? Selalu saya pesan dekat anak-anak muda. Ingat, duit yang duk ada jangan membazir buat majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan buat bihun botak bagi makan kat masjid pun tak apa. Tahu bihun botak? Bihun tak ada sayur, tak ada tokwa, tak ada cabai, tak ada apa. Bawa kicap, goreng-goreng-goreng tu, bagi yang makan orang. Dah lah, okey lah. Yang ni orang makan boleh telan. Dah nak abang kalau dah hantar duit, bihun pun tak apa. Buat bungkus-bungkus, lekat sikit atas tu, majlis perkahwinan, kenduri sempena apa, bubur lekat atas tu. Orang pun tengok, oh siapa kahwin? Oh Denny dengan Denny kahwin. Oh okey, cukup lah. Tak payah duk membazir, duk buat catering gila-gila semua. Pasal apa? Orang kahwin, lepas kahwin dia nak pakai duit banyak. Tuan-tuan setuju tak saya kata orang lepas kahwin pakai duit banyak? Kahwin sat ya, nak honeymoon sebulan 2, lepas tu duk wek tak pergi hospital. Muntah hijau, muntah apa segala mak nikah, muntah tak keluar apa dah. Duk wek tak keluar apa. Habis dah apa dalam perut semua, tak boleh duduk. Ada orang lekat saja anak, bawa katil tepi tandas. Tak boleh tidur, dia tak boleh bau suami, dia tak boleh macam-macam pelik-pelik punya alahan. Laki sentuh pun tak boleh, apalah macam-macam. Ulang pergi hospital, ulang pergi klinik, ulang pergi hospital, ulang pergi klinik. Lepas tu esok main perut besar sikit nak pergi beli barang baby. Pergi lah, kedai baby lah ni, pergi lah. Pergi beli lah. Tak ada 2-3 ribu, jangan duk sembang beli barang baby. Ambil lah, tilam berapa harga, pampers berapa harga, segala ragam nak beli. Ui, botak pala oi. Sebab tu nak pakai duit banyak lepas kahwin. Duk perhabis duit buat apa? Masa kahwin punya seronok, habis duit tu pergi panggil dia tu nama cameraman. Cameraman main tu dia. Kalau harga patut-patutnya 4,500 ke apa, okey lah. Ni bagi cameraman saja 1,000 punya harga. Tak cukup ambil atas pentas. Tu ikut pula, pergi duduk kat bilik pula. Anduk atas katil, lepas tu bawah katil, dalam almari. Sembunyi belakang pintu, duduk lugu tu, keluar muka sikit lugu tu, ambil gambar, pelik-pelik. Tak cukup itu, bawa dengan cameraman. No, pergi duduk dalam hutan kelapa sawit. Satu macam dia duduk berenang macam Superman atas tanah. Allahu Akbar. Atas pokok apa tu? Baik teluk apa nama balik pulau. Tidur atas bendang. Musim kahwin ambil tengok tu kat yang bendang tu, kat Sungai Burung tu kan. Oh dia berlambak. Ambil kau ni, dia ni pengantin ni ambil kau ni, pakai duk cup ambil tu dia Apa passion tak tahu Padahal percaya saya cakap, lepas 2-3 setengah setahun tak tengok dah. Gambar kahwin tu
Kalau hak bobo di dinding dia tengok lah. Tu pun berapa hari dia nak tengok tau. Hak album tu, Haji buka kan? Tak ada buka, bohong. Masa bila nak buka main anak 3-4 orang main, tobat tak ada buka dah. Simpan bawah almari ke, si atas almari ke, bawah katil tu, pakai. Nasi habis tak reput dah. Betul ya? Kadang-kadang habis duit ribu-ribu, minta ampun, minta maaf. Bukan nak marah, tapi kadang-kadang membazir lebih banyak. Ya, jadi tolonglah tuan-tuan bagi tahu ke anak-anak cucu kita, simpan duit lebih banyak. Keperluan di masa akan datang lebih ni dalam soal perkahwinan ni lebih banyak berbanding dengan nak berhabis, nak seronok, nak honeymoon kononnya. Bukan tak bagus, pergi lah suka-suka. Siapa pun kahwin nak pergi honeymoon lah apa, pergi lah. Tapi patut-patutlah tengok dengan hang punya kemampuan. Kerja duit pun tak tahu mana sangat, anak pergi honeymoon, pergi apa pulau apa, tahu dia ada Maldives, ada apa nama, ada hotel dalam laut, boleh duduk dalam laut tu, boleh tengok ikan apa semua mai. Tengok ikan apa, hang nak tengok muka lelaki bini masa bila tengok ikan. Tahu tak dia punya bilik tu satu malam saja lebih kurang 80 ke 100 ribu. Gila tu. Dalam laut tu, dalam laut. Habis duit lugu tu je. Tak dia mampu dia punya pasal ya. Ni duk cerita hang dengan gaji pun tengah 2,000 nak pergi duduk dalam tu. Aduh. Inilah ragam manusia kan. Kemudian dia kata, kita baca sikit masalah. Tulis soalan. Tengok ikan. Tengok ikan baik pergi market dia kata. Kan? Betul. Bawa bini satu macam ni pergi market mana-mana. Ada KL pergi market pasal apa? Pasal apa kan? Selayang. Pasal borong apa? Tu macam pergi tengok ikan. Bawa bini. Honeymoon yang tu boleh pergi best apa? Tengok ikan pula macam-macam lah. Pelik-pelik. Tak, bukan apa. Zaman muda mungkin kita fikir benda-benda lagu tu. Bila damai dah berumur sikit baru fikir macam bodoh aku hidup buat benda-benda lagu tu. Awak aku buat lagu tu tak? Maka bagilah nasihat pada anak-anak muda supaya jangan nak habis duit benda-benda lagu tu. Konon-kononnya apa dia kata apa? Dak raja sehari apa? Raja mana duk bagi hang jadi raja satu hari? Raja Kapur. Raja sehari kan. Pasal sehari tu kadang-kadang buat benda-benda haram. Tinggal semayang. Pasal apa? No, make up. Panggil juru make up mai. Tak perlu make up lah lebih-lebih kurang. Bobo lebih-lebih kurang lepas itu. Sat lagi boleh ambil air semayang, boleh cuci, lepas tu boleh bobo balik. Sudahlah. Hang pergi ambil mai panggil make up daripada hitam menjadi putih. Allah. Oh, Haji tu macam marah mak. Masalah, kenduri kahwin itu banyakkah atau sedikit, besarkah atau kecil yang diharuskan oleh syarak? Wahai saudaraku, sebetulnya kenduri berkahwin itu tiadalah ditentukan oleh syarak had besar dan kecilnya. Tak ada lah. Kalau hang orang kaya, ikut sekarang. Kalau hang orang miskin, patut-patut. Kerana Nabi SAW memperbuat beberapa kenduri kahwin itu ada besar dan ada kecil. Maka yang besarnya itu tiada pula menjadi tentu sebanyak itu atau sebesar itu. Dan yang kecilnya itu pun tiada pula menjadi sekecil itu. Kenduri yang kecilnya ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, hadisnya begini. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Nabi SAW telah membuat kenduri kahwin ia ke atas Safiyah binti Huyai yang dijadikan oleh Nabi kita akan dia isterinya. Kendurinya itu ialah dengan sawik dan tamar. Binatang apa dah sawik? Masalah, sawik itu apa? Ia, wahai saudaraku, sawik itu ialah satu makanan yang terkenal di Mesir dengan nama kiskisi. Maka ialah yang diperbuat oleh orang daripada tepung gandum bercampur dengan sedikit susu, bermasak ke atas api
Maka apakala sudah masak ia, dijadikan ia perul apa? Peroi. Kemudian ditaruh sedikit minyak sapi atau air daging atau minyak sapi dan gula, berayak halus-halus, kemudian dimakan. Apa dia? Sagon lah. Sagon. Tepung, goreng yang tu, buah gula, tepung buah madu ke, buah apa-apa, goreng. Lepas tu, tapi dia sikit, buang ketui-ketui dia, jadi makan lah macam serbuk lah. Sagon lah kita panggil sini. Orang Melayu panggil apa? Orang Kuala Lumpur panggil apa? Sagon juga ke? Di Sabah ada sagon. Sabah. Di Terengganu ada. Sabah. Panggil sagon jugalah. Masalah kenduri besar yang diperbuat oleh Nabi SAW, maka iaitulah kenduri bagi dirinya berkahwin dengan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhu. Maka kenduri kahwinnya dengan Zainab ini diberinya orang-orang makan roti dan daging sampai kenyang semuanya. Hanya ditinggal mereka itu akan dia oleh kenyangnya. Siapa mai makan roti dengan daging, makan kenyang. Ketika itu mungkin Nabi senang. Jadi ikut kemampuan, tapi jangan berlebih-lebihan. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya begini. Dia cerita, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Namanya juga Anas bin Malik. Dia juga riwayat hadis ini. Dia berkata, tiada memperbuat kenduri kahwin Rasulullah SAW atas satu isteri daripada beberapa istrinya lebih banyak atau lebih afdal daripada kenduri yang diperbuatnya ke atas Zainab binti Jahshin. Rasulullah kahwin itu kira paling banyak. Siapa mai makan roti dengan daging, makan kenyang. Kalau kita panggil makan nasi lauk, makan kenyang. Tapi zaman tadi kadang-kadang membazir, beli macam-macam benda ada. Tapi ikut kemampuan lah. Tapi pandai lah tadi orang buat. Setengah-setengah kenduri kahwin kita pergi tuan. Dia tak bagi kita buat sendiri. Dia potong lembut. Ini tipu nasi patut-patut. Lalu pula ada kaunter. Lalu pula ini tipu ada ayam. Seketui ya dia buat. Kita macam nak minta lah. Aduh ya seketui. Dia ada bajik-bajik lah. Sebelah pula daging tak seketui lah. Siap bersih lah. Lepas sekejap lagi kuat dah lecah sikit. Macam yang sayur pakai sikit. Jalan. Habis. Yalah, kita pun faham, ikut kemampuan. Jangan, yang pastinya jangan membazir. Panjang ni. Nak cerita pasal kenduri kahwin. Baik, satu lagi tajuk. Kenduri berkahwin itu wajibkah ataupun sunat? Kata Al-Imam Al-Qasqalani, bermula kenduri kahwin itu sabit ia pada syarak. Maknanya kenduri bukan adat, syariat. Maka di sisi Asy-Syafi'iyah ialah wajib. Buat kenduri itu wajib. Maka kepadanya berjalan khabaran kerana Nabi SAW berkata ia bagi Abdurrahman bin Auf awlim dengan fi'il amar, suruhan. Dan kerana bahwasanya Nabi SAW tiada meninggalkan dia di dalam musafir dan tiada juga di dalam waktu tiada musafir. Maksudnya Nabi ni kalau kenduri bila pun dia akan buat. Kalau orang panggil pun dia akan pergi. Kan? Pasal wajib. Dan kata qil ialah fardu kifayah. Seorang ulama kata buat kenduri kahwin itu adalah fardu kifayah. Apabila memperbuat akan dia oleh seorang atau dua orang dalam satu pihak atau satu puak, yang jadi masyhur ia nescaya gugur fardu daripada sekalian yang baki. Bermula yang asah ialah sunat. Pendapat yang cukup kuat mengatakan hukum buat kenduri kahwin itu sunat. Dan sabda Nabi SAW, awlama ilah, Nabi suruh awlim buat kenduri, iaitu suruh yang sunat, kerana kias atas udhiyah, atas suruh buat korban pun hukum dia sunat. Dan telah menakalkan oleh Al-Qurtubi akan wajibnya pada salah satu riwayat pada mazhab Malik. Dan katanya bahawasanya masyhur pada mazhab bahawasanya ialah disunatkan juga. Jadi hukum
untuk buat kenduri kahwin ni ikut keseluruhan para mazahib, keseluruhan mazhab, hukum dia adalah sunat. Satu sunat yang dituntut dia panggil sunnatun muakkadatun, dituntut untuk kita buat sekiranya kita mampu. Kalau tak mampu, tak payah. Sebab yang paling penting adalah menyatakan. Nak bagi tahu ke orang kata telah berlaku satu perkahwinan antara seorang lelaki dengan perempuan. Maka kalau zaman kita sekarang ni tuan-tuan, kita boleh iklan melalui WhatsApp pun. Iklan melalui Facebook ya. Ambil gambar, lepas tu tangkap gambar, lepas tu bubuh Facebook, dah kahwin dah. Habis selesai. Nak bagi tahu ke orang tu dah sampai dah maksud dia. Tapi untuk buat kenduri kahwin, yang tu dikira sebagai tanda kesyukuran kepada Allah untuk kita nak buat makan dan beri makan kepada orang. Jadi buat patut-patut mengikut kemampuan kita masing-masing. Hukum buat kenduri kahwin itu sunat. Berbeza pula dengan menerima jemputan kenduri kahwin adalah wajib pergi sekiranya tiada sebarang keuzuran atau benda-benda yang menghalang. Walaupun kenduri orang kita buat kenduri tahlil atau kenduri apa, tak ada keuzuran kena sampai. Tak boleh pergi kena hantar wakil. Okey, saya berhenti dulu sampai takat tu supaya tak panjang lagi, walaupun ada perbincangan dia panjang. Kita ambil sikit-sikit masa 2-3 kali untuk kita nak cerita tentang walimah. InsyaAllah kita sambung balik hukum kenduri kahwin, masih panjang lagi. Ada macam-macam bab yang berkaitan dengan kenduri kahwin yang perlu kita faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum